Kalau ikutkan hati, minggu ini European Super League ESL adalah topik yang paling besar. Dan kalau ikutkan hati juga, aku nak buat video pasal ESL, tapi aku nak tunggu dulu, aku nak dapatkan lebih banyak information tentang apa yang bakal berlaku, kerana pada ketika ini ESL mempunyai pelbagai update baru setiap hari. Jadi kita jangkakan dalam minggu-minggu yang akan datang juga akan ada update-update yang lebih penting untuk kita dalami sebelum kita cuba melihat apakah isu ini isu yang baik ataupun buruk buat bola sepak secara keseluruhan. Tetapi episod Mad Stats untuk minggu ni, aku nak sentuh satu lagi berita yang menggemparkan, iaitu keputusan Tottenham Hotspur untuk memecat Jose Mourinho menjelang perlawanan final Carabao Cup menentang Manchester City pada hujung minggu ini. Jose Mourinho, kelab ketiga di England, kini tamat. Era Jose Mourinho di pentas bola sepak Inggeris kini mula dipersoalkan. Jadi episod Mad Stats ni kita akan lihat apa masalah yang dialami oleh Jose Mourinho di Spurs dan apa antara sebab-sebab utama yang melihat Jose struggle untuk menjadikan era Spurs sebuah era yang baru di pentas Premier League. Pendekar, tapi jiwa masih berlegar, ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Apabila Mourinho tiba di Tottenham Hotspur sekitar 2019, banyak harapan terletak di bahu beliau bahawa Mourinho akan membawa masuk satu era baru, dimensi bola sepak yang berbeza. Di bawah Pochettino, Spurs dikenali sebagai seorang pasukan ataupun sebuah pasukan yang bermain dengan corak bola sepak yang begitu menarik untuk kita saksikan di atas padang. Tetapi Jose Mourinho dijangka akan membawa sedikit perubahan. Dan pada awalnya nampak seperti perubahan tersebut agak ketara, terutamanya pada awal musim ini. Jika kita ingat, banyak lagi skor perlawanan yang menarik, aksi bola sepak counter attack yang cukup menakjubkan, dan antara dua pemain yang paling menonjol dalam sistem Jose Mourinho adalah Harry Kane dan Son Heung-min. Pada awalnya ramai yang berpendapat bahawa kedua-dua individu ini mungkin boleh membawa Spurs ke tahap yang lebih tinggi di pentas EPL. Tetapi hakikatnya, apabila sebuah pasukan bergantung kepada hanya dua individu sahaja, itu adalah berita buruk. Kerana kedua-dua individu ini boleh mengalami masalah prestasi, boleh mengalami masalah kecederaan, dan itu akan memberi impak negatif terhadap sebuah pasukan secara keseluruhan. Di pentas EPL musim ini, kebergantungan Tottenham terhadap Harry Kane dan Son cukup ketara. Kalau kita lihat top scorers untuk 6 pasukan gergasi yang dikatakan Big Six di pentas EPL musim ini, Harry Kane dan Son secara keseluruhan menjaringkan 34 gol, dan itu adalah 64% daripada jumlah gol yang dijaringkan oleh Spurs secara keseluruhan. Jadi hanya dua pemain bertanggungjawab untuk 64% daripada jumlah gol Spurs. Kita bandingkan dengan sebagai contoh Mason Mount dan Jorginho untuk Chelsea, dua penjaring terbanyak Chelsea pada musim ini yang menjaringkan 12 gol, dan itu hanyalah 24 daripada jumlah peratusan gol Chelsea di pentas EPL. Bermakna Chelsea mempunyai lebih banyak lagi pemain yang mampu menjaringkan gol dan tidak bergantung kepada hanya dua pemain. Salah dan Mane pula, Liverpool, kebergantungan mereka hanyalah 50%. Aubameyang dan Lacazette juga 50%. Rashford dan Bruno juga Man United 41%. Jauh berbeza dengan Spurs yang mempunyai dependensi sebanyak 64%, dan ini menjadi antara masalah terbesar Spurs kerana apabila Harry Kane cedera ataupun mengalami sedikit masalah prestasi, sama juga dengan Son, Spurs terus terbantut di bahagian final third, tidak mempunyai option untuk menjaringkan gol, dan itu memberi impak yang negatif terhadap aspirasi mereka untuk membina konsistensi di atas padang dalam mengutip mata setiap minggu. Antara masalah lain yang dialami oleh Jose Mourinho di Tottenham Hotspur adalah approach Jose Mourinho terhadap fitness dan juga tactical periodization. Menurut The Athletic, antara media paling kredibel di pentas bola sepak Eropah pada ketika ini, baru-baru ini mendedahkan bahawa apabila Jose Mourinho tiba di Man United beberapa tahun lepas, antara perkara paling awal yang dilakukan oleh Mourinho adalah untuk merencatkan Department Sport Science, untuk membuang Department Sport Science. Kerana Mourinho percaya dengan prinsip tactical periodization, di mana pemain hanya akan lebih efektif jika melakukan majoriti latihan bersama bola. Ini bermakna setiap pasukan di bawah Jose Mourinho jarang sekali melakukan session-session di gym, session-session di luar padang tanpa kawalan bola, kerana majoriti latihan mereka melibatkan penggunaan bola.
Dan itu adalah masalah yang dialami di Man United kerana apabila pemain-pemain jarang sekali berlatih di gym dan lebih banyak menggunakan bola di atas padang, United mengalami masalah dari sudut pandangan kecergasan, dari sudut pandangan fitness. Itu yang dikatakan oleh Ole Gunnar Solskjaer juga apabila tiba di Man United, apabila beliau mengatakan bahawa Man United adalah sebuah pasukan yang cukup tidak fit apabila Ole mengambil alih dan mengambil masa beberapa bulan untuk Man United mendapatkan semula fitness untuk beraksi dengan intensiti tinggi di pentas EPL. Masalah yang sama dialami oleh Mourinho di Spurs. Kerana di Spurs juga, beliau membawa Joao Sacramento, assistant coach Jose Mourinho di Tottenham Hotspur, adalah seorang individu yang mempunyai PhD dalam konsep tactical periodization. Jadi approach yang sama dibawa ke Tottenham Hotspur dan hasilnya Spurs berubah menjadi pasukan yang mengalami sedikit kesukaran dari segi fitness, dan perkara ini boleh kita lihat dari sudut pandangan statistik juga. Perkara pertama adalah kita lihat points lost, goals conceded after 80 minutes. Jadi setiap kali Spurs concede goal selepas minit ke-80, jumlah mata yang Spurs hilang secara keseluruhan di pentas EPL. Spurs berada di tangga pertama, kehilangan 11 mata hanya kerana mereka concede goal selepas minit ke-80. Ini antara masalah yang dilihat cukup ketara dengan Spurs apabila mereka mempunyai kelebihan di atas padang tetapi seringkali bolos gol lewat dan akibatnya hilang mata-mata penting. Statistik seterusnya yang boleh kita lihat pula adalah dari sudut pandangan points dropped from winning positions. Sekali lagi, apabila Spurs mempunyai kelebihan dari sudut pandangan jaringan di atas padang, berapa banyak mata yang dihilangi Spurs daripada kedudukan tersebut. Spurs berada di tangga pertama EPL. Paling banyak hilang mata dari sudut pandangan ataupun dari posisi mempunyai kelebihan dari segi skor. 20 mata yang dihilang oleh Spurs. Maknanya Spurs adalah pasukan yang seringkali akan mendapatkan 1 atau 2 gol dan kemudian mempunyai kelebihan 2 atau 3-0. Tetapi tamat 90 minit seringkali tewas ataupun seri. Itu adalah isu pertama kerana dalam 20 atau 10 minit terakhir Spurs adalah pasukan yang akan mengalami masalah dari sudut pandangan fitness. Satu lagi statistik untuk memberi gambaran yang lebih jelas adalah kalau kita lihat pecahan gol yang dijaringkan oleh Tottenham Hotspur berasaskan perbandingan minit. 0 hingga 15 minit pertama 10 gol, 15 ke 30 10, 30 ke 45 10. Tetapi lihat saja yang bawah sekali, 75 hingga ke 90 minit. 15 minit terakhir, Spurs hanya menjaringkan 5 gol. Hanya 9% daripada jumlah keseluruhan jaringan gol yang dilakukan oleh Tottenham Hotspur di EPL musim ini datang pada 15 minit terakhir. Mereka seringkali hilang sedikit intensiti pada babak terakhir perlawanan dan ini merencatkan kebolehan mereka untuk menjaringkan gol dan juga memberi efek yang negatif terhadap kebolehan mereka untuk memastikan gawang mereka tidak dibolosi. Itu adalah masalah yang besar buat Tottenham Hotspur. Tetapi, isu yang juga menjadi antara isu paling boleh kita katakan dramatik di Spurs adalah masalah Jose Mourinho bersama pemain-pemain senior dalam pasukan. Ini bukan perkara yang baru. Hakikatnya, Jose Mourinho adalah seorang jurulatih yang mempunyai corak taktikal yang lebih bersudut pragmatik, lebih bersudut defensif. Jauh berbeza dengan Mauricio Pochettino yang lebih mahukan menyerang, yang lebih mahukan pressing dengan intensiti yang tinggi. Di bawah Pochettino, Spurs adalah antara pasukan yang melakukan pressing paling tinggi di pentas EPL dan antara pasukan yang akan mendominasi ball possession di pentas EPL. Tetapi di bawah Jose Mourinho, kita boleh lihat musim ini kalau kita bandingkan the big six clubs di EPL, PPDA adalah metrik yang digunakan untuk measure pressing. Kita boleh lihat Tottenham Hotspur berada di tangga paling bawah bila dibandingkan dengan kesemua kelab gergasi yang lain. Pressing hanya 15.34 PPDA setiap 90 minit yang meletakkan mereka di tangga ke-13 secara keseluruhan di pentas EPL juga. Ini adalah jauh berbeza dengan pressing yang dilakukan oleh Spurs di bawah Mauricio Pochettino dan ini juga antara sebab utama mengapa pemain-pemain utama di Spurs dikatakan hilang kepercayaan terhadap Mourinho. Kerana dalam 1 bulan ataupun 2 bulan lepas, ramai pemain yang dikatakan di dalam dressing room mula hilang kepercayaan. Ini bukan perkara yang baru juga. Kerana sekali lagi kita melihat senarai pemain dalam sejarah kerjaya Jose Mourinho yang pernah mengalami masalah peribadi ataupun falling out dengan Jose Mourinho. Dan banyak nama-nama besar di sini. Paul Pogba baru-baru ini keluar dan melakukan kritisisme terhadap Jose Mourinho. Anthony Martial juga pernah mengalami masalah. Luke Shaw yang dikatakan struggle untuk bermain 90 minit di bawah Jose Mourinho kini menjadi antara pemain terbaik Man United di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Cristiano Ronaldo
pernah mengalami masalah. Sergio Ramos, kapten Real Madrid juga pernah mengalami masalah. Pepe, Samuel Eto'o, Pedro Leon, Diego Costa, David Luiz, banyak pemain utama di pentas bola sepak Eropah pernah mengalami masalah dengan Jose Mourinho, dan ini seringkali memberi impak terhadap kepercayaan sebuah pasukan secara keseluruhan terhadap Mourinho apabila beliau menjadi ketua jurulatih pasukan tersebut. Dan di Spurs, hakikatnya ini adalah insiden yang memberi impak yang begitu negatif terhadap pasukan, dan Daniel Levy membuat keputusan untuk memecat Jose Mourinho sebelum pertemuan Carabao Cup Final menentang Manchester City hujung minggu ini. Persoalannya, apa masa depan Jose Mourinho selepas ini? Kerana trend yang boleh kita lihat adalah setiap kelab dalam mungkin 10 tahun lepas, masalah yang sama berlaku. Insiden yang sama berlaku di penghujung kerjanya di Chelsea, boleh kita lihat di penghujung kerjanya di Man United. Dan masalah yang sama berlaku sekali lagi bersama Tottenham Hotspur. Selepas ini, ke mana hala tuju Jose Mourinho? Kongsikan pandangan anda.